Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang baru yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang menghadiri acara yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama kalinya saya mengucapkan syabas kepada Imam Besar baru Masjid Wilayah Persekutuan dengan harapan insya-Allah tugas semuanya menjadi mudah insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab iaitu Siyarus Salikin jilid 1, bahagian tentang fasal ketiga tentang iaitu pada menyatakan kebinasaan ilmu, afatil ilmi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita muka surat 43, sama ada cetakan versi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam maupun versi Yayasan Karyawan. Maka dalam muka surat ini perbezaan teks terjadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, tapi tidak signifikan. Cuma boleh kita tahu kalau kita melihat edisi Yayasan Karyawan. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Yang bermaksud bahawasanya yang sangat kena siksa pada hari kiamat amat itu iaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Jadi ilmunya itu tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi maksud dia apa? Bahayanya orang yang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan Tabrani daripada Abu Hurairah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita kena jaga diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Terutama orang alim, banyak ilmu, tapi ilmunya tidak membawa kebaikan kepada diri dia dan kepada umat. Justru memburukkan keadaan. Atau mendatangkan fitnah. Tugasnya adalah untuk memporak-perandakan. Ini perlu dijauhi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Di dalam sabda baginda SAW ini jelas bagi kita bahawa alim belum tentu dapat masuk syurga. Dalam arti belum tentu mendapat redha Allah SWT. Kerana ia perlu memanfaatkan ilmunya. Iaitu ilmunya menyebabkan dia menjadi orang yang baik. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, iaitu apa? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'ada. Yang bermaksud, barang siapa bertambah ilmunya itu padahal tiada bertambah hidayahnya itu, nescaya tiada lebih bertambah ia melainkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia itu alim, ada ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Malah dengan ilmunya ini menjauhkan diri dia. Menjauhkan dirinya daripada beramal sehingga hilang ketakwaan. Ini yang disebut sebagai walam yazdad hudan. Iaitu hidayah dia tidak bertambah. Hanya tambah ilmu, hidayah dia tidak bertambah. Ini lam yazdad, itu tidak bertambah minallahi illa bu'adan. Jadi Allah SWT justru menjauhkan dia daripada jalan yang sebenar. Justru menjauhkan dia daripada sawa'us sabil. Hadirin wal hadirat
Hafizakumullah. Okay. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa ulama'un fussaqun. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim yang artinya iaitu lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. InsyaAllah, na'udzubillah min zalik. Ini yang kita takutkan. Apabila kita hidup di zaman ini, di mana orang agamawan atau orang yang berilmu lebih banyak sibukkan diri untuk menjauhkan orang daripada beramal, tapi mendekatkan diri kepada iaitu tugasnya mengata dan menghina orang-orang yang beramal. Ini bahaya. Tahu dia adalah membuat pergaduhan, bukan membuat perdamaian. Ini yang kita hendak jauhi. Orang yang berada di dalam ilmu ini, mereka berusaha untuk beramal, tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa istiqamah untuk mencari keredaan Allah SWT dalam beramal. Tapi orang yang jahil, mereka kerana tidak ada ilmu, ada di kalangan mereka yang banyak beramal tanpa ilmu, sehingga kan dikhawatiri ada di kalangan atau ada apa yang dilakukan itu adalah tidak sah dan ia menjadi penat semata-mata kerana ketiadaan ilmu. Melainkan dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Okey. Maka dalam hal ini perlu kita pastikan bahawa umat Islam ini dihiasi dirinya dengan ilmu dan amal. Jadi kalau ulama, dia perlu kepada ulama yang amilin, yang sentiasa beramal dengan ilmunya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula berkata, "Idza ra'aitumul alima muhibban lid-dunya fattahimuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma yuhibbu." Yang bermaksud, apabila kamu lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia, maka kamu tohmahkan akan dia atas agama kamu. Yakni jangan kamu percaya akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya. Jangan. Maka kerana tiap-tiap orang yang kasih akan sesuatu itu, masuk ia di dalam sesuatu yang dikasihnya itu. Ini. Jadi dia nak ingatkan kepada kita. Baginda SAW. Ini bukan baginda, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa kalau kita melihat orang yang alim tapi dia cinta dunia, maka justru dia akan menyebabkan fitnah terhadap agama kita, terhadap agama kamu. Ini yang kita kena bahaya. Jadi orang yang alim tapi cinta dunia. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma yuhibbu. Kerana semua orang yang cinta ini, dia tenggelam dalam pada perkara yang ia cintai. Jadi dia cintai tentang apa? Dia cintai tentang Islam, berarti dia tenggelam dalam Islam. Dia cintai tentang dunia, berarti dia tenggelam dalam dunia. Dia cinta dalam perkara maksiat, dia tenggelam dalam maksiat. Kalau ada orang yang alim tapi cinta dunia, basically dia tenggelam dalam dunia. Dan ini akan membahayakan ilmu kita, membahayakan agama kita, yang perlu untuk kita jauhi dan kita hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Yang perlu untuk kita pastikan, kita perlu memastikan diri kita ini tidak terjerumus di dalam kemungkaran, di dalam keduniaan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembacaan ini, iaitu qala mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi amin. Yakni bermula segala alamat yang tersebut itu iaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia.
Jadi sekarang dia nak terang. Tekan tentang alamat, tanda. Ulama, ada ulama ni, ada ulama usul, ulama yakni dunia. Ini ulama dunia. Okey. Iaitu apa? Adapun alamat ulama akhirat itu, maka iaitu amat banyak. Setengah daripadanya itu iaitu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dengan katanya, wa ulama'ul akhirati humul ladhina la ya'kuluna bid-din wa la yubayyi'una al-akhirah wa la yabi'una, yang betul, wa la yabi'una al-akhirata bid-din. Yang bermaksud, bermula alamat ulama akhirat itu iaitu orang yang tiada memakan dengan sebab agamanya. Jadi dia bukan menjadikan agamanya sebab untuk mengumpul dunia. Tidak. Ini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bal, yakni jangan jadikan agamanya itu sebab bagi dapat memakannya dan pakaiannya. Dan jangan menjual ia akan akhiratnya itu dengan dunia. Jadi dia tidak menjadikan agama ini sebagai tempat dan tempat untuk, iaitu yabi'unal akhirat biddin, sehingga dia menjual akhirat dia untuk agama tadi. Ya'kuluna biddin, dia menjaja agama untuk mengumpul meraih keuntungan duniawi semata-mata. Dia tidak berani mencakapkan yang hak. Dia tidak berani untuk menunjukkan sesuatu yang hak. Tapi dia memilih untuk memenuhkan perutnya dengan harta, dengan cara menjual agamanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Yakni jangan dikasadkan menuntut ilmu atau beribadah itu kerana dapat dunia. Sebab itu kita dididik waktu di pondok lagi, kita jangan menuntut ilmu kerana nak nanti nak jadi apa? Nak jadi mufti, nak jadi imam besar, nak jadi mukri, nak jadi apa? Tak boleh. Tak boleh kan? Diorang tanya, kenapa pilih nak belajar dekat sekolah agama? Kenapa pilih untuk pergi pondok? Sebab saya nak jadi ustaz. Itu tak betul. Tak betul. Kita menuntut ilmu kerana apa? Kerana ia adalah ilmu. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ihya Ulumuddin. Okey. Dan setengah daripadanya itu, iaitu yang disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatuhu bi tahsilil ilmin nafi' fil akhirati wal murghibu fi ta'ati mutajanniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yakthuru fiha al jidalu wal qil wal qal. Ini pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Iaitu apa? Sesungguhnya setengah daripadanya alamat ulama akhirat itu bahawa adalah sungguh-sungguh kehendaknya itu dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi dia menuntut ilmu untuk memberi manfaat di dalam akhirat dan menggemarkan di dalam berbuat ibadah, menyebabkan dia semakin banyak berbuat ibadah, padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaatnya ia di dalam akhirat. Padahal ia menjauh daripada menuntut ilmu yang sedikit memberi manfaatnya ia di dalam akhirat. Dan membanyakkan di dalamnya jidal, yakni membanyakkan di dalam perbantahan, dan membanyakkan akan di al-qila. Qil tu yakni membanyakkan mengkhiatkan perkataan orang, dan membanyakkan al-qala yakni membanyakkan perkataan daripada soal jawab. Iaitu apa? Orang yang benar-benar mendapatkan ilmu manfaat, dia ini lebih banyak beribadah, membuat orang lain suka pada ibadah, membuat orang lain lebih banyak beribadah dan lain-lain. Sedangkan orang yang tidak, dia mesti, orang yang ulama akhirat juga akan menyedikitkan yakillu naf'uha wa yakthuru fiha al-jidal.
Jadi dia akan menjauhkan diri dia daripada ilmu-ilmu yang bersifat jadal, bersifat pergaduhan, iaitu hanya qil dan qal sahaja. Hanya banyak menukil-nukil. Itu dan ini tapi tidak beramal. Ini yang kita tak nak. Ini tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Maka ilmu yang demikian itu tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Tengok yang itu, maka ilmu yang demikian itu tiada memberi manfaat di dalam akhirat, tiada di dalam naskah. Naskah yang satunya ada di dalam naskah Yayasan Karyawan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut di sini al-faslu ar-rabi'u, fasal yang keempat, fi bayanil ulumil lati talabaha fardu aini. Allati talabuha fardu aini. Itu yang betul. Iaitu fasal yang keempat, bermula fasal yang keempat pada menyatakan segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain. Jadi ilmu yang mana nak menuntutnya ini adalah fardu ain. Berarti wajiblah. Setiap orang wajib tahu ilmu ini. Wajib mengenali ilmu ini. Wajib beramal dengan ilmu ini. Ini nama dia ilmu fardu ain. Lalu dia kata, bermula fasal yang keempat pada menyatakan segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain. Bermula ilmu yang diwajibkan fardu ain pada menuntut akan dia itu 3 perkara. Jadi ada 3 perkara ilmu yang diwajibkan fardu ain pada menuntut akan dia. Jadi nak menuntut ilmu ini adalah hukum dia fardu ain. Pertama, ilmu tauhid. Apakah ilmu tauhid? Iaitu dinamakan ilmu usuluddin dan dinamakan pula ilmu aqaid. Ini adalah fardu bagi setiap insan untuk menuntutnya. Menuntut ilmu tauhid. Okey, jelas kan? Ilmu tauhid. Kedua, ilmu syariah, iaitu dinamakan ilmu furu' dan dinamakan pula ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni wajib fardu ain bagi bab yang diperlukan pada waktu itu. Solat sentiasa diperlukan. Belajar tentang cara solat fardu ain. Wajib. Wajib untuk kita tuntut. Okey. Ketiga, ilmu batin. Ilmu batin iaitu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariqah dan dinamakan pula ilmu tasawuf. Jadi jangan bila kita baca teks dia ini batiniul syai', contoh dia batiniul i'tiqad, kita ingat dia ni batiniah sesat. Tak betul. Itu salah membaca teks. Ilmu batin, ilmu ni ada ilmu zahir dan ilmu batin. Cuba kita renungkan kata-kata Al-Imam Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Dia kata apa? Ilmu ini ada ilmu batin, ada ilmu zahir. Atau ilmu zahir dan ilmu batin. Ini dia bagi contoh. Maka ilmu batin di dalam definisi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ilmu batin iaitu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariqah dan dinamakan pula ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu batin. Kerana dia adalah ilmu yang berkaitan dengan hati. Iaitulah yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang bermaksud apa? Bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap seorang yang muslim. Jadi menuntut ilmu ini adalah fardu atas tiap-tiap orang muslim. Menuntut ilmu. Ini yang dimaksud ilmu fardu ain. Yang akil baligh, adapun kadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu tauhid itu. So apa ilmu tauhid, kadar yang wajib tu sampai taraf mana? Dia baca sampai kitab Mawaqif ke? Dia baca sampai kitab Matalib Aliyah ke? Dia baca sampai kitab apa yang tebal-tebal dalam akidah 10 jilid, 20 jilid, 30 jilid ke? Hadirin wal hadirat hafizahullah.
Jawapannya bukan seperti itu. Iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia akan zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang salbiyah dan segala sifatnya yang subutiyah dan segala af'alnya. Titik. Iaitu dengan kadar ilmu akidah, ilmu tauhid yang dengan kadar kalau dia menuntut ilmu itu, dia akan mengetahui tentang iaitu siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat salbiah dia, sifat ma'ani dia, sifat subutiyah tu ma'ani lah, dan sifat af'alnya. At least itu. Dia tahu Allah wujud, qidam baqa. Itu dia tahu. Mukhalafatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihil wahdaniyah ila akhirih. Ini adalah yang wajib untuk dia tahu. Salbiyah, Allah SWT tidak menyamai makhluk, tidak bertelinga, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berwajah dengan wajah fizik dan lain-lain. Allah SWT qadim, bukan hadis. Allah SWT kekal, bukan akan sirna. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia tidak berhajat pada satu apapun. Dia bukan berbentuk sifat berhajat kepada zat, tidak. Tapi dia adalah zat yang bersifat. Ini. Selama ini kena tahu, iaitu sebagai bahagian daripada ilmu tauhid yang wajib ia tuntut dan wajib ia tahu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut, dan demikian lagi mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui segala rasul alaihi musallatu wassalam. Juga kena tahu siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda, sifat wajib baginda. Tahu dia ini nama ayahnya siapa supaya tak tercampur nanti Muhammad yang mana. Sekarang nanti Muhammad bin Johan misalan dia. Itu bukan Nabi Muhammad SAW. Muhammad yang mana? Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul lah. Tapi dia lahir tahun 1950. Ini tak betul lah. Itu salah orang lah tu. Tapi betul nama bapa dia itu Abdullah. Nama atuk dia Abdul Muttalib. Itu namanya kita panggil kebetulan je lah. Itu bukan Nabi Muhammad SAW yang kita maksud. Itu bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi pesuruh Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Iaitu lahir pada iaitu 600 tahun setelah 600 tahun setelah iaitu Nabi Isa alaihi salam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Segala dan mengetahui segala Rasul alaihi wasallam. Kita tahulah minimum 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul 25. Ini kita tahu. Dan lalu iaitu dan mengetahui akan segala yang didatangkan oleh mereka itu dan beriman akan dia seperti lagi akan datang bicaranya ilmu tauhid dan ilmu usuluddin dan ilmu aqaid itu di dalam kitab ini insya-Allah. Jadi nak tahu semua ini lebih dalam, ada dalam bicara ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaid di dalam kitab Syiarus Salikin. Kerana apa? Syiarus Salikin ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang akidah yang sahihah secara detail mendalam perkara ini. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebutkan setelah itu, iaitu ada pun menghasilkan yang lebih daripada demikian itu. Kalau dia dapat ilmu, dia belajar lebih dari itu, Ustaz. Macam mana? Dia lebih dari itu. Lebih dari itu. Seperti menguraikan dalil dan menolakkan akan syubhah atau syubhat. Jika didatangkan oleh orang, maka iaitu fardu kifayah juga, bukan fardu ain.
Maka dalam ni hukum dia fardu kifayah bukan fardu ain. Jelaskan. Dalam fardu kifayah bukan fardu ain. Lalu disebut sini, dan tiada dituntut akan orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat itu akan membanyakkan ilmu usuluddin dan yang fardu kifayah. Jadi tak dituntutlah. Orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat, maksudnya orang yang berada pada jalan tasawuf, jalan tareqah ini, iaitu apa? Orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat itu akan membanyakkan ilmu usuluddin yang fardu kifayah itu. Jadi dia tidak dituntutlah. Perlu ke untuk tahu jadal ini? Perlu ke nak tahu hujah-hujah ni untuk lawan-lawan? Untuk lawan pihak lawan? Tak perlu. Kerana tiada keperluan untuk itu, tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan bahawasanya dan hanya senya yang dituntut akan mereka itu mengetahui fardu ain juga. Jadi dan hanya senya yang dituntut akan mereka itu mengetahui fardu ain juga. Jadi yang penting itu mengetahui fardu ain. Dan dari kerana inilah kata Syekh Al-Arif Billah, Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitabnya bernama Sayrus Suluk. Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi. Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitab Sayrus Suluk. Wala yanbaghi lisaliki ay yatawaghala fi ilmi al-aqaid li'annahu la fa'idatan lahu fihi bal ya'khudhu minhu biqadari ma yahtaju ilaihi. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan? Hadirin wal hadir abidullah. Dan tiada seyogyanya, tidak ada seyogyanya bagi orang yang salik yang menjalani jalan akhirat itu bahawa masuk membanyakkan di dalam ilmu aqaid, yakni ilmu usuluddin. Kerana bahawasanya tiada memberi faedah di dalam membanyakkan akan yang demikian itu. Kerana bahawasanya tiada memberi faedah di dalam membanyakkan akan yang demikian itu. Tetapi mengambil ia dalam ilmu aqaid itu dengan sekira-kira yang muhtaj kepadanya, sekira-kira yang diperlukan kepadanya sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. La yanbaghi lisaliki ay yatawaghala fi ilmi al-aqaid li'annahu la fa'idata lahu fihi bal ya'khudhu minhu biqadari ma yahtaju ilaihi. Okey. Jadi no point kita di dalam orang yang hanya nak beramal, dia bukan kategori ulama, ilmu nahwu saraf dia pun tak cukup lagi. Lalu terjun pada perbahasan yang dakik yang tidak ada faedah bagi dia. Yang memunyakkan dia tak beramal-amal, sukanya gaduh saja akhirnya. Ini dia peringatan Imam Ghazali rahimahullah kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Yakni sekadar fardu ain itu juga, adapun kadar yang wajib fardu ain pada penuntut ilmu fikih itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia itu akan fardu taharah. Jadi ilmu yang ajar dia mana fardu taharah dan fardu solat, fardu sembahyang dan puasa dan memberi zakat jika ia mempunyai nisab zakat, kalau ada nisab zakat, dan naik haji jika ia berkuasa akan dia. Dan demikian lagi mengetahui sekira-kira yang membatalkan akan sekalian yang demikian itu termasuk. Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fiqh yang lebih daripada yang demikian itu, iaitu fardu kifayah juga. Jadi kalau membanyakkan membicara ilmu fiqh, mendalam pada khilaf-khilaf yang mendalam, yang tidak dihajatkan, tapi berbicara banyak, yang lebih dulu iaitu fardu kifayah. Hukum dia adalah fardu kifayah. Hukum dia adalah fardu kifayah. Okey. Iaitu tiada dituntut. Ni maksud dia apa? Jadi umat Islam hakikatnya asalnya tidak dituntut untuk mengetahui perkara ini lebih dalam-dalam. Masuk pada perbahasan yang furu' yang lebih dalam, tidak. Orang awam nak amal je.
Kesalahan besar sekarang ni ada agamawan nak tarik orang awam pada percangkahan, pada perseteruan, pada perdebatan yang bersifat perlu kepada ilmu yang dakik, perlu kepada manhaj yang jelas. Ini iaitu tiada dituntut bagi orang salik itu pada banyakkan ilmu fiqh yang fardu kifayah itu. Dan kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Sebab itulah Imam Ghazali kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, pada bicara orang yang mengajarkan atau mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia dengan katanya. Iaitu apa? Imam Ghazali berkata tentang ini, wasaddul muta'allimi an ayyashtaghila bi fardhi kifayati qabla al-faraghi min fardil aini. Iaitu apa? Sejujurnya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masyghul dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Yang ketiga perkara itu iaitu ilmu tauhid dan ilmu syariah dan ilmu batin. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Allah. Jadi ilmu batin ini juga dimasukkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebagai bahagian daripada fardu ain, ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Ini adalah penjelasan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Adapun kadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu batin, yakni ilmu tasawuf itu, maka iaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat kecelaan seperti ujub, riak, hasad dan kibir. Ini fardu ain. Iaitu sekadar untuk menyucikan jiwa. Ini ilmu tasawuf yang hukum dia fardu ain. Itu kena ada. Sebab itu kalau orang kata tak naklah belajar tasawuf, tak boleh. Tasawuf ini bahagian daripada hadis Jibril yang wajib diketahui oleh umat Islam. Itu akhlak, Ustaz. Akhlak dan tasawuf itu jadi sama. Kerana akhlak itu adalah praktikal dia. Tasawuf itu adalah knowledge dia. So kita tahu keadaan-keadaan tertentu. Keadaannya, maqasidnya dan lain-lain. Lalu dia kata di sini, dan barang sebagainya daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini. Dia akan bicara ini dalam kitab ini insya-Allah taala pada bicara muhlikat, iaitu ketika berbicara tentang muhlikat. Dan demikian lagi wajib fardu ain berperangai dengan segala sifat kepujian. Iaitu wajib fardu ain. Maaf. Suara hilang. Dan demikian lagi wajib fardu ain berperangai dengan segala sifat kepujian. Iaitu kita disuruh untuk bertakhalluk, untuk berakhlak, memiliki akhlak seperti zuhud dan wara', dan ikhlas dan tawaduk, dan sabar dan ridha dan syukur. Ini adalah sifat-sifat, iaitu perkara yang baik yang wajib kita ada. Wajib kita ada dan kita bertakhalluk dengannya. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini pada bicara munjiat insya-Allah taala. Dan banyak lagi yang mana nak cakap benda tu sebenarnya ada disebut dalam kitab munjiat daripada kitab ini. Daripada kitab Syiarus Salikin ini insya-Allah ada yang akan membahas atau akan ada perbahasan tentang sifat-sifat ini dalam bab munjiat. Dan memadalah fardu ain pada ilmu tasawuf itu mengetahui barang yang di dalam kitab ini dan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dia nak kata bahawa ia dianggap cukup, memadailah. Kita nak kata apa ilmu tasawuf yang fardu ain tu? Ilmu yang ada dalam kitab ni, Syiarus Salikin ni, dan atau kitab yang bernama Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey. Seperti yang dikata oleh Al-Arif Billah Ta'ala Muhyin Nufus.
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus. Al-Aidarus atau Al-Aidrus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrut Tamim fi bayani muhim min ilmiddin, dengan katanya, apa kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus, walitahsili hadzal qadari yakfi al-amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardhu aini. Yang bermaksud dan artinya dan menghasilkan kadar ilmu tasawuf yang fardu ain ini memadalah dengan mengamalkan yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan perhuraian bicara ilmu yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin ini, iaitu bukannya fardu ain. Yang bukannya fardu ain. Jadi ini adalah penerangan Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus. Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab Ad-Durrut Tamim. Jadi perbahasan tasawuf yang tinggi itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Fardu ain dalam tasawuf ni belajar nak bersihkan hati, bagaimana kita nak menyucikan hati, apa cara kita nak menyucikan hati. Kita kena hiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Susah Ustaz. Tapi kenalah. Kenalah. Hanya sahaja fardu kifayah jua. Dia dianggap fardu kifayah jua, tetapi seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu bahawa membanyakkan ilmu tasawuf yang fardu kifayah. Jadi apa? Sebaiknya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu hanya membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah, iaitu membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Bersalahan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf, maka iaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia itu. Jadi beza dengan fardu kifayah daripada ilmu tasawuf, maka ia tidak dituntut membanyakkan akan dia ilmu itu. Ini khabar yang perbahasan ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, ini adalah bukan termasuk fardu ain. Ini fardu kifayah. Dan kata kerana inilah kata Ibnul Abbad Ar-Randi radhiyallahu anhu. Ibnu Abbad Ar-Randi ini yang karang kitab, apa tu nama dia? Karang kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengarang kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam Ibnu Abbad Ar-Randi. Ibnu Abbad Ar-Randi radhiyallahu anhu di dalam Syarah Hikam dengan katanya, wa hadhihi hiya al-ulumu allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umruhu at-tawil wala yaqna'u minha bikathirin wala qalilin wa ma siwa hadhihi al-ulum qad la yahtaju ilaiha wa rubbama darra bi sahibihi mudawamatuhu alaiha. Yang bermaksud artinya, bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, iaitulah ilmu yang seyogyanya bagi manusia itu bahawa mengharamkan, mengasyikkan, menggaramkan, bukan mengharamkan, mengaramkan, mengaram, kapal karam. Bahasa susah. Bahasa lama. Jadi bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, iaitulah ilmu yang seyogyanya bagi manusia itu bahawa mengaramkan ia. Dia menenggelamkan dirinya di dalam menuntut akan dia, akan umurnya yang lanjut ini. Jadi kalau dia muda janganlah. Tapi bila dah tua, inilah waktunya dia terjun di dalam ilmu-ilmu tasawuf yang tinggi. Supaya apa? Supaya dia betul-betul dapat merasa kelazatan ibadah tersebut. Bukan dah tua, umur 70-80 masih sibuk nak kejar dunia. Sebab sat lagi dah padam. Amal tak cukup, tak lepas tuan-tuan. Tak lepas. Ustaz, kita memanglah suruh orang beramal, tapi bukan nak suruh belajar tasawuf. Tasawuf tu Rasul tak ajar, bid'ah. Kita jawab balik. Tasawuf ini banyak penerangannya daripada hikmah.
kefahaman ulama terhadap kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat, amalan para tabi'in, para tabi'in. Yang mana tujuan semua itu adalah untuk mengajak, menarik manusia ini supaya lebih banyak berzikir, lebih banyak beramal, lebih banyak beribadah. Tidak banyak gaduh je kerja dia. Tidak banyak urusan dunia. Sibuk kejar harta, sibuk kerja nama, sibuk kerja urusan-urusan yang layak ni. Bagi orang yang dah tua, yang dah nak habis hayat dia. Lebih baik dia menenggelamkan dirinya dengan ilmu tasawuf supaya tercabut hatinya daripada terikat dengan kekayaan duniawi ini. Itu maksud dia, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan lagi, dan jangan memadai ia daripadanya, yakni dihabiskannya umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu. Sebab tu ilmu tasawuf ini sesuai untuk orang yang dah tua lah. Yang muda macam mana? Kalau penuntut ilmu wajib, sebab dia nak kena tahu ilmu tersebut. Tapi kalau orang awam, yang muda biar dia tahu fardu ain, dia amal, dia kerja dia boleh, dah selesai. Nanti bila dia dah tua, dah pencen, maka dia kena perbanyakkan amalan dia. Maka barulah dia bertemu dengan perbincangan ilmu tasawuf yang tinggi. Dan jangan memadai ia daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. La yaqna'u min habi kathirin wala qalilin. Dia bukan masalah, aku dah banyak baca. Tak. Kita dah cukuplah sikit. Tak. It's not that. Itu bukan yang dikendaki dengan belajar ilmu tasawuf. Wa ma siwa hadhil ulum. Bermula ilmu yang lain. Jadi maksud dia. So macam mana Ustaz? Tak banyak, tak sikit. Inti dia meneliti ilmu tasawuf itu bukan menilai banyak sedikitnya. Tapi agar supaya kesan dia kepada jiwa. Bagaimana ilmu itu merubah jiwa kita. Dari sebelum ini jiwa yang memberontak-ronta dirubah menjadi orang yang banyak qanaah, redha, zikir. Yang sebelum ini selalu dengan kemarahan, envy, nak buat vengeance dan lain-lain. Tapi berubah menjadi orang yang sabar, senyum, bahagia, tidak risau, dia banyak berzikir, banyak beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu disebut di sini, iaitu hadhil wa ma siwa hadhil ulum qad la yahtaju ilaiha. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada muhtaj, tiada diperlukan kepadanya, dan terkadang memberi mudarat, justru kadang ia membahayakan, memberi mudarat ia dengan orang yang mengekali atas menuntut akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kerana inilah, last petikan terakhir, dan kerana inilah kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadal di dalam kitabnya bernama Al-Fusul Al-Fathiyah, dengan katanya, yang bermaksud dalam kitab Al-Fusul Al-Fathiyah, fadunaka wa taghalghula fi ulumi hadhihi ta'ifah al-arifah as-sufiyah al-majhulah billah iqra'an wa qira'atan wa tadrisan wa mutala'atan wa mudzakaratan fi musannafatihim li'annaha tuhyi quluba wa tumitun nufusa wa tutli'ul uyuba allati hiya sababul hijabi wal bu'di anillahi ta'ala wa ghairuha min sairil ulum ghalibuha yuqsil qalba wa yuzayyinul uyuba wa yahjibu anil ghuyubi wa yughshi alal mushtaghilina wa yughsha alal mushtaghilina biha min su'il khatimah listi'dhami nufusihim wal 'ujbi alladhi yukhalituhum illa ay
yusyariku fil attila'i ala ulumil qaum amma ma'a ihmali ulumi hadhihi ta'ah as-sufiyati fassalamatu azizatun. Yang bermaksud, maka seyogyanya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan membanyakkan masuk di dalam menuntut ilmu at-ta'ifah, iaitu at-ta'ifah al-arifah, as-sufiyah al-majghulah billah, golongan sufi. Padahal mengerjakan dan membaca akan dia dan mentadris akan dia dan mutala' akan dia dan muzakarah di dalam kitab yang dikarang oleh mereka itu. Kerana bahasanya yang demikian itu menghidupkan akan hati. Sebab benda ini sebenarnya menghidupkan akan hati dan mematikan akan nafsu dan melihatkan ia akan aib dirinya, yang iaitu sebab jadi dinding dan jauh daripada Allah Ta'ala. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, iaitu ghalib ia mengeraskan akan hati dan menambahkan akan aib dan mendindingi ia daripada yang ghaib, dan ditakuti atas orang yang majhul dengan dia itu mati dalam kejahatan dan dalam maksiat, kerana ghalib bagi orang yang majhul dengan yang demikian itu jadi membesarkan ia akan dirinya mereka itu, dan kerana ujub, iaitu apa? Orang ujub mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu, melainkan jikalau menyekutui mereka itu di dalam memutalaah akan kitab ahli sufi, maka iaitu terkadang terpelihara daripada demikiannya. Adapun serta meninggalkan akan ilmu ta'ifah sufiyah ini, maka sejahteranya itu sangat-sangat aziz, yakni sangat sedikit. Lalu disebutkan lagi, dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, yang insya-Allah kita akan nukil pada pembacaan minggu hadapan insya-Allah. Maka segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, dengan harapan kita sama-sama dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan insya-Allah kita sentiasa istiqamah menuntut ilmu insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.